الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah. Pertama sekali kita banyakkan puja dan syukur kepada Allah Ta'ala dengan nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi rahmat atas kita insya-Allah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita buat pada hari ini, segala amalan menambahkan rasa kasih kita dan menambahkan lagi redha. Mudah-mudahan kita mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kitab kita muka surat yang ke-20, bab jenis-jenis ikhlas, ikhlas yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlas bagi orang muhibbin ialah tiada mengerjakan satu amalan itu kerana nafsu. Ini orang yang muhibbin. Dia ikhlas, orang yang kasih pada Allah Subhanahu wa taala, atas dasar kasihnya dengan Allah, maka tidak ada di dalam amalan itu bentuk nafsu langsung, bentuk nafsu, iaitu tidak ada tuntutan-tuntutan yang lain. Memang dia buat kerana kasih, langsung tak ada harapan yang selain daripada kasih. Ini ikhlas muhibbin. Dan jika ada demikian itu, jika ada dalam tu nafsu, kehendak diri kita buat ini, nak ini dan sebagainya. Yang ini kita membicarakan tentang ikhlas muhibbin, orang yang berbuat amal kerana jatuh kasih dengan Allah. Berbuat amal kerana jatuh kasih, kerana kasihnya dengan Allah. Maka dalam amalannya tak ada ruang langsung, ruang-ruang nafsu ni tak ada. Tapi jika ada, kata musannif, nescaya termasuk padanya melihat kepada balasan atau cenderung kepada bahagian nafsu. Kalau ada dalam amalan itu tuntutan nafsu, bahagian nafsu, ketika itu dia tak duduk pada ikhlas muhibbin. Dia masih duduk kepada orang yang mukhlisin, bukan orang yang muhibbin, orang yang kasih. Sebab ikhlas muhibbin dengan ikhlas yang biasa berbeza. Seumpama kita berbuat sesuatu kerana nak mendapat sesuatu, tak salah, sebab ini tingkatan ikhlas. Ikhlas yang kedua yang dibicarakan oleh musannif, dia buat ini sebab dia sayang Allah. Dia solat maghrib sebab dia sayang Allah. Tak ada istilah lagi
dia takutkan neraka, dia nakkan syurga sebab dia sayang Allah. Ya. Dia terlalu sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab itu kita kena berusaha, ya, dalam diri kita untuk menuju kepada ikhlas muhibbin. Kita kena bermujahadah, ya, sampai bila kita nak duduk kepada orang yang ikhlas tetapi masih ada berkehendak yang selain Allah, ya, biarlah kita bermujahadah, kita usaha lagi, kita minta lagi kepada Allah supaya tingkatkan ikhlas kita kepada ikhlas muhibbin. Ya Allah, aku buat semua ni sebab aku sayang kau. Ya Allah, aku buat semua benda ni, amal, solat maghrib, solat fardu maghrib, solat sunat maghrib, berzikir, ingat engkau sebab aku sayang kau. Kenapa aku nak sayang kau? Sebab engkau terlalu sayang aku. Jadi sebab itu aku tak akan lupa pada yang menyayangi aku. Itu kenapa kita kena zikir, sebab kita tak nak lupa kepada yang menyayangi kita. Kenapa kita tak berkehendakkan sesuatu? Sebab kita buat sebab kita sayang sangat Allah. Kenapa kita nak sayang Allah? Sebab Allah terlalu baik pada kita. Sebab itu kita kena bermujahadah, naikkan lagi amalan kita. Ikhlas yang ketiga, ikhlas bagi orang yang muwahhidin. Orang yang muwahhidin. Kalau pada perbicaraan ahli mengaji, ahli mengaji, ikhlas ahlul muwahhidin ini, dia telah membinasakan segala perkara yang hanya dilihatnya adalah Allah. Pada masa itu dia duduk maqam, ni kalau saya ceritakan hal orang mengaji, maqam la quwwata illa billah. Allah. Masa itu ahlul muwahhidin yang disebut kepada kita, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasadal jasaduhu. Maka fana segala perkara, hilang segala perkara, hanya yang dipandang pada masa itu hanyalah akan Allah. Itu dia. Ini yang disebut oleh musannif macam itu. Aku takkan dapat ilmu kalau Allah tak bagi. Mengaji kena, belajar kena, ketika itu kita tak meletakkan diri kita yang pandai, kita tak rasa aku boleh semayang ni bukan sebab aku sihat. Hakikatnya langsung ia memandang kepada hakikat segala perkara. Ini dia. Ketika itu apa nikmatnya? Apa nikmatnya? Kita jadi orang yang sentiasa ingat dia. Kita tak lupa segala kasih Allah ni tadi. Kita tak akan boleh lupa apabila kita telah membinasakan rasa pandangan yang selain Allah. Ketika itu kita sentiasa mengingati Allah. Itu dia. Ini yang istilah guru tua kita dulu, guru tua, dia kata tentang istilah salat daim. Ini istilah guru tua kita, sebab dia mengambil kepada salat pada segi bahasa, zikir dan doa.
Ketika kita tak lupa Allah, ingat saja, maka berkekalan kita ingat Allah. Tapi istilah itu diistilah kepada salat daim. Istilah sebab dia mengambil kepada istilah salat pada bahasa, pada lughah. Ini kan kita belajar fiqh macam tu, iaitu zikir dan doa. Apabila kita daim, orang yang berkekalan ingat Allah, berkekalan ingat Allah, ketika tu dia kekal ingat Allah, ya, maka diistilah, ini hanya istilah. Istilah ini nama, ya, nama orang yang berkekalan ingat Allah. Dan ada pada syaratnya apa? Ada solat yang berwaktu. Ini kata guru tua kita. Ada solat yang berwaktu, ada solat yang tiada berwaktu. Apa dia? Solat yang berwaktu, solat yang disyariatkan atas mukallaf 5. Apa dia? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tak masuk waktu, tak wajib solat. Begitu ya. Dan ada salat yang tidak berwaktu sepanjang masa kita ini bersalat. Kerana mereka ini mengambil daripada makna lughah pada salat. Apa dia? Berkekalan ingat Allah. Nak berkekalan ingat Allah, jalannya berkekalan bermusyahadah. Apa makna musyahadah? Berkekalan, jangan putus kita menyaksikan akan kebesaran Allah. Jadi kita tak lupa Allah. Kita kena selalu balik kepada hakikat segala perkara, ya. Kita dapat makan, terima kasih ya Allah, sebab Engkau kurniakan rezeki atas aku, terima kasih ya Allah, sebab Engkau kurniakan salat pada aku. Kalau Engkau nak tahan semayang aku, Engkau boleh tahan. Kalau Engkau nak tahan tak bagi aku salat, Engkau boleh tahan. Sebab meletakkan pada la haula wala quwwata illa billahil alil azim. Apa hikmahnya? Masa tu kita jadi orang yang rendah diri dengan Allah. Kita jadi orang yang rendah diri dengan Allah. Kita tak sombong. Sebab apa? Jika tidak dikehendaki Allah, kita selalu cakap dengan izin Allah. Maksudnya dengan kehendak Allah. Jika Allah tak izinkan, tetap benda itu tidak akan berlaku. Allah tak nak bagi kita salat, Dia bagi jalan macam-macam. Betul ke kita pandai baca Quran, boleh baca Quran? Belum tentu orang yang pandai baca Quran boleh baca Quran. Belum tentu, ya. Jika tidak dikehendaki oleh Allah. Pada ketika itu kita jadi rendah diri, ya Allah, rupanya ilmu yang ada pada aku ni, kalau tidak dengan hidayah dan taufikmu, ilmu aku tak guna. Ilmu tak guna jika tidak dipimpin oleh Allah. Ini namanya hidayah dan taufik. Ini Allah ajar kita tak? Ajar. Lepas kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita minta apa tuan-tuan? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, pimpinlah aku. Kalau kau tak pimpin, aku takkan dapat. Ya Allah, tunjukkan aku. Kalau kau tak tunjuk, aku takkan dapat. Jadi kita sentiasa. Kedua, apa sifat yang akan timbul daripada orang yang sentiasa menyaksikan? Kita sentiasa mengekalkan munajat.
Sebab apa? Sebab ketika datang harap dengan Allah, kita datang harap yang besar. Sebab kita memandang tak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Ketika itu datang munajat. Ini yang Nabi ajar. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu dalam kebaikan. Nabi ajar lagi supaya kita tak ditipu dengan nafsu kita, diri kita. Allahumma inni a'udzubika min syarrin nafsi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, aku berlindung daripada kejahatan diriku, nafsuku. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ni Nabi aja. Yang tak baik pun kita minta dengan Allah, yang baik pun kita minta dengan Allah. Sebab kita ni hamba Allah. Masa tu kita sering minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka tatkala itu datang sifat ni, hamba yang sentiasa berdoa, munajat. Ini di antara sifat orang mukmin yang Allah sebut dalam Al-Quran. Sehingga Nabi kata kepada kita, ad-du'a silahul mu'minin. Maka senjata bagi orang mukmin itu doa. Sentiasa minta dengan Allah. Sebab itu belum tentu orang yang tahu dia boleh buat baik. Belum tentu orang yang tahu dia boleh tinggalkan kejahatan. Belum tentu orang yang ada harta dia boleh menginfakkan hartanya pada jalan Allah. Jika tidak dengan izinnya, jika tidak dengan kehendaknya, maka istilah izin dan kehendaknya kita pakai hidayah dan taufik. Tidak ada hidayah, tidak ada taufik daripada dia, nescaya kita tak boleh buat apa-apa kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Tuan-tuan Allah, kalau dapat ikhlas muwahhidin ini, hebatnya apa? Dia buat dah tak ada pasal dunia, dia buat dah tak ada pasal makhluk, dia buat dah tak ada pasal nafsu. Sebab apa tuan-tuan? Yang ni kita nak pandang ni. Jika aku buat hal dunia, maka Allah bagi dunia tetapi tak dapat anugerah akhirat. Lalu dia buat hanya kepada Allah, lillahi ta'ala, kerana kasihnya dengan Allah. Lalu dia mendapat perkara yang dijanjikan oleh Allah. Nabi sebut macam ni. Ini dalam hadis, siapa-siapa, awal hadis ini, siapa-siapa yang berbuat sesuatu amalan kerana Allah, nescaya Allah akan permudahkan segala urusannya dan Allah akan kurniakan kepadanya rezeki tanpa ada had batas. Tetapi siapa-siapa yang berbuat amalan kerana dunia, lalu apa kata Nabi? Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Masalah dia takkan selesai. Sebab apa? Sebab dunia ni tak selesai. Maka Allah mencerai-beraikan urusannya dan Allah mengkurniakan kepada rezekinya
sekadar batasan yang telah ditentukan. Sebab rezeki kita dah ditentukan, tetapi orang yang buat kerana Allah min haitsu la yahtasib. Jadi kita pilih, kita nak buat kerana dunia ke, kita nak buat kerana akhirat, sebab bahagian itu telah ditetapkan oleh Allah. Ya, ini yang pentingnya. Kenapa? Sebab kita dah nampak ketika itu kita dalam keadaan berbuat segala perkara, langsung dikurniakan kepada kita satu sifat yang orang lain tak dapat, sakinah. Tuan-tuan, bila hati tenang semayang seronok tak? Seronok. Bila hati tenang zikir seronok. Bila hati tenang baca Quran seronok. Ya. Bila hati tenang buat apa pun seronok. Jadi kalau nak rasa seronok ini, cakap kita dalam kitab disebut manis, halwah. Nak dapat manis, maka lalu apa yang disebutkan kepada kita oleh Nabi, oleh ulama, jalan-jalannya kena lalu. Sikit pun kita kena jaga perkara yang selain Allah. Semualah. Saya datang jumpa tuan-tuan tiap-tiap bulan kerana apa? Saya boleh cakap, tapi yang telah mengetahui terdahulunya Allah. Baik. Jika kita ingin mengetahui perkara tersebut, maka melihat akan natijah perkara tersebut, kesannya. Kesan yang lahir daripada amalan tersebut. Ini kesannya. Akibatnya, itu dia. Maka akibat, sebab niat tak siapa tahu. Niat tak siapa yang tahu. Benda dekat dalam tak siapa yang tahu. Maka sehingga kan ulama' dia sebut, jika nak mengetahui hakikat sesuatu, lihatlah pada zahirnya sesuatu. Ya? Baik. Ikhlas orang muwahhidin ialah dikeluarkan makhluk daripada pandangan mereka. Mana selain Allah makhluk. Dunia makhluk, nafsu makhluk, orang makhluk, dah tak ada kerana lain Allahu. Sebab Allah tahu. Jadi kita belajar terus. Belajar untuk tingkatkan ikhlas. Mesti ada jatuh bangun. Sebab kita sedang belajar. Dan ada jatuh, ada bangun, ada jatuh, ada bangun. Ini namanya mujahadah. Jangan jatuh terus. Jatuh kita bangun balik. Jatuh Allahu, jatuh kita bangun balik. Jatuh kita bangun balik. Nanti lama-lama Allah pimpin kita. Kenapa perlunya mujahadah? Kenapa perlunya mujahadah? Ketika kita jatuh, kita bangun. Kita jatuh, kita bangun. Kita jatuh, kita bangun. Lalu mati. Dikira orang yang bangun. Ini perlunya mujahadah. Ketika itu, sebab Allah kira akan mujahadah kita. Macam mana ni? Kita pernah tak dengar hadis tentang seorang pemuda yang dosanya banyak, lalu dia menuju ke satu kampung dipanggil kampung taubat. Tak sampai lagi kampung tu, tak taubat lagi pun. Sampai
dalam perjalanan pemuda ni mati, maka malaikat rahmat dan malaikat azab berebut dengan perintah Allah. Dia perintahkan mana lebih dekat, lalu disukat lebih dekat kepada kampung taubat, maka dikira hamba yang telah bertaubat. Jadi kita jangan mengalah, ya, jangan cepat mengaku kalah, terus bermujahadah untuk mendapat keikhlasan, ya. Dalam segala perbuatannya, jangan ada dia memandang selain Allah, ya. Dan tinggallah mereka dalam segala halnya dengan keadaan diam dan istirahat. Orang macam ni dah tak penat dah, tuan-tuan. Tak penat dah, ya. Dia dah duduk dalam keadaan istirahat, tak penat. Penat, tuan-tuan, kalau kita buat sesuatu, apa orang kata, penat, orang tengok tak ni, penat, kita buat ni, nanti, penat, tuan-tuan. Sebab akal kita berfikir, bagi akal kita rehat. Bila kita buat semata-mata kerana Allah, kita dapat rehat, akal kita dapat rehat, hati kita dapat rehat, sebab kita buat semata-mata kerana Allah. Apabila kita buat ini semata-mata kerana Allah, Allah siapkan segala perkara kita, ya. Ini janji dia, tuan-tuan. Janji Allah macam tu. Kita percayalah dengan janji Allah, ya. Jangan kita lebih percaya pada janji makhluk, ya. Allah tak pernah bohong, makhluk selalu bohong, ya. Biar kita jadi orang yang bijak, kita berpegang kepada janji yang tak pernah bohong. Jangan kita berpegang kepada janji yang bersifat bohong. Ya. Kalau kita lebih percaya kepada yang bersifat bohong, kita tak percaya kepada yang tak pernah berbohong, maka kita ni orang yang bodoh. Sebab kita lebih percaya kepada makhluk yang ada sifat bohong dalam dia, ya. Kita tak percaya kepada Khalik Allah yang tak pernah berbohong pada janjinya. Itu dia, ya. Baik. Dan setengah masyaikh radhiyallahu an berkata, pastikan kesahihan amalanmu dengan keikhlasan. Pastikan bila kita dah beramal, pastikan awal dan akhirnya ikhlas. Selalu tengok. Ini setengah ulama dia mengertikan istilah takarrub, ya. Ini istilah aja. Apa makna takarrub? Orang ini berfikir sebelum beramal dan berfikir selepas apa yang dia fikir, ikhlas tak, betul tak amalanku ini. Lepas habis dia beramal, dia fikir balik, aku buat ini benar tak, betul tak, supaya apa? Supaya amalan yang dia buat ini dapat dia menagih kasih sayang Allah. Dan pastikan kesahihan keikhlasanmu. Tadi pastikan sahih amalan dengan ikhlas. Yang ni musannif kata apa? Pastikan sahih ikhlas ni tadi dengan kebersihan daripada daya,
haul dan upaya, quwwah. Apa dia? Sampai syirik khafi pun tak ada. Sampai dia bersih langsung daripada syirik khafi. Ini kata ulama tasawuf, bukan sebab diri aku yang sihat, bukan sebab diri aku yang kuat, bukan sebab diri aku yang tahu, aku boleh buat amal saleh. Dia buang terus semua. Syirik khafi ni terus dia buang. Langsung sikit pun tak ada dah. Dah tak ada dah. Ketika itu dia memandang anugerah daripada Allah. Bersih ya, terus bersih. Terus bersih. Nak dapat hati bersih susah. Sahabat-sahabat semua nak dapat bersih kadang-kadang kita dah lama zikir pun tak bersih lagi. Kita dah zikir lama ni, kita tembak hati kita, dengan zikrullah, tapi masih tak boleh hilang mazmumah. Kita tembak dengan zikir, dengan cahaya zikir, tapi masih tak boleh buang mazmumah. Nampak tak? Sebab apa? Sebab kita kata lagi kuat aku zikir, lagi cepat kerja zikir, kerja kita, kerja membersihkan, itu hak Allah. Tapi kita dah pegang kerja zikir, kerja kita, kerja bersih, kerja zikir. Jadi kena buang syirik khafi ni, syirik khafi yang ada dalam diri kita. Jadi kita buat saja kerja hamba ni tadi apa? Kerja hamba zikir. Yang menganugerahkan bersih tak bersih, yang menganugerahkan dekat tak dekat, Allah. Sebab dia yang pilih. Jadi kerja kita apa? Kerja kita kerja buat aja. Ini yang kata guru kami, awalnya beramal tak tahu, dan akhir beramal itu tak tahu. Kita jadi tak tahu. Yang tu yang tak ada lain selain Allah. Ini yang selalu ingat. Kita jadi sentiasa ingat, Allah bagi kita ini, Allah bagi kita selamat. Itu yang kuat harap kita dengan Allah. Kita harap dengan Allah, ya Allah, apa yang kau dah bagi aku ni tolong jangan cabut, boleh? Sebab yang bagi pun dia, yang tarik pun dia. Jangan leka memandang kepada pemberian, lupa kepada pembatalan. Selalu orang tengok apa? Anugerah. Dia terlupa kepada pembatalan anugerah. Tiba-tiba amalan kita ditolak. Maka ada asbab. Itu yang saya katakan. Kita dah kita dah beramal, dah zikir, dah itu, tapi dibatalkan oleh Allah amalan ni. Mesti ada jalan. Jalan hasad. Batal. Nak dibatalkan. Jalan macam-macam. Jalan ghibah, mengumpat. Itu yang selalu saya sebut benda ni. Jalan sombong, jalan ujub, ini yang kita takut.
Sebab kita memandang kepada anugerah dan kita terlupa memandang kepada, kita terlupa takut dibatalkan anugerah. Ya. Hati kita minta. Ya. Hanya sesungguhnya hamba itu akan mencapai Allahu. Hakikat kebenaran itu apabila ketiadaan syahwat, yakni menzahirkan sesuatu. Kerana tiada sesuatu yang mendatangkan kepada riya itu melainkan kerana suka dipuji. Maka kerana demikian itu Syekh berkata, kata musannif, maka berhati-hati dengan jalan pembatalan amal saleh. Sebab itu kita kadang-kadang kita rasa hati kita dah bersih, apa hakikatnya tak bersih lagi. Sebab itu kadang-kadang kita rasa kita dah dekat dah dengan dia kan. Rupanya ulama bagi tanda. Nak tahu dekat dengan dia, bila kita jauh dengan dia, kita sakit. Bukan sakit demam, sakit kecil manis tuan-tuan. Rasa sakit. Orang yang dekat dengan Allah, tatkala dia mula jauh dengan Allah, jiwanya rasa sakit. Sakit sangat. Itu tanda orang yang dekat dengan Allah. Tanda orang yang dekat dengan Allah ketika dia jauh. Jauh ni macam mana? Ada sebab jauh. Sebab jauh, sebab maksiat. Sebab jauh, sebab lalai. Ketika dia mula jauh, didatangkan oleh Allah sebab jauh ni tadi. Ketika tu dia nampak sesakit sini. Masa tu dia mula Allah. Ini yang dia mula rasa Allah, ya Allah, ya Allah. Anugerah inilah tuan-tuan. Ini kata sentiasa dalam pimpinan Allah. Ini yang dikatakan golongan yang mahfuz. Mahfuz tuan-tuan, bukan mampus. Itu lain. Nanti tuan-tuan ni dalam sejuk-sejuk ni salah dengar pula. Ustaz kata mampus ke apa ni? Bukan. Mahfuz. Mahfuz ni apa? Yang dipelihara. Kalau mampus itu mati. Yang dipelihara oleh Allah, Allah jaga dia, zahir batinnya. Itu kita minta dengan Allah, ya. Jangan sampai hati kita keras tuan-tuan, ya. Ketika kita asyik memandang kepada anugerah, terlupa kepada yang membatalkan anugerah, pun boleh jadi hati keras. Ya. Itu jaga tu. Nanti boleh batal juga. Sebab orang yang, contoh dia macam ni, kita dah banyak buat amal, semayang, zikir, kita terlalu memandang akan anugerah tu, kita rasa kita dah baik. Kita terlupa rasa baik ini boleh membatalkan akan anugerah tersebut. Lepas tu jaga hati ni. Susah nak jaga hati ni, Allah. Benda paling susah jaga hati. Ni paling susah. Jaga kereta senang. Kotor basuh. Bila masa hari ni kita basuh hati? Kita tengok kereta kita kotor kan, pergi car wash. Kan tak? Bila rasa hati kita kotor? Tak ada. Baju kita kotor, kita takut basuh. Bila rasa hati kita kotor? Tak ada.
Jangan sampai hati kita dikeraskan oleh Allah. Tuan-tuan bangun tengah malam. Bangun tengah malam. Saya sebab saya ni jahat. Saya terus terang dengan tuan-tuan, saya jahat. Itu guru saya, pimpin saya, tuan-tuan. Bukan cara budak baik. Dia pimpin saya ni cara budak jahat. Saya dengan guru saya tu, saya kena teruk. Sebab saya jahat. Jahat sangat. Malam, ini saja kongsi cerita, tuan-tuan. Saya pernah dipaksa guru saya duduk tayat akhir daripada jam pukul 10 malam sampai subuh. Dia kata, bergerak, engkau bukan murid aku. Tuan-tuan, ni tak ada ampun tau. Saya tanya dia, Tuan suruh saya duduk macam ni buat apa? Terpulang pada pandangan kamu, kata dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi sebabkan kita ni tak berani, sebab kita takut kita terkeluar daripada pengakuan guru kita. Sebab dia lah pimpin kita. Kenapa kita anggap dia guru kita? Sebab dengan asbab jalan yang ditunjukkan, kita mula nampak benda baik. Jadi kita pun takut. Saya tak bergerak, tuan-tuan, daripada 10 malam sampai azan subuh. Sampai saja azan subuh dia datang. Pertama yang dia buat dekat saya, tuan-tuan, dia cium dahi saya. Nangis dia menangis. Patut saya cium dia, nangis dia. Dia tanya saya, kamu buat apa selama dari pukul 10 malam sampai subuh? Saya cakap dengan dia, saya kata, saya tak ada buat apa-apa, Tuan. Saya cuma hati saya sebut Allah, 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 Allah. Kamu buat itu aja Tuan. Sebab Tuan tak bagi gerak. Baik. Tuan-tuan bangun tengah malam supaya hati kita minta dengan Allah. Jangan hati kita keras, tuan-tuan. Saya selalu cakap, setinggi manalah kita terbang, tetap satu hari jatuh kat bawah. Tetap, tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setinggi mana kita naik, tetap satu hari jatuh di bawah. Sebesar mana gudang harta kita, satu hari jatuh kat bawah. Betul kalau kita selalu ingat yang kita kat bawah, selamat. Orang yang selalu ingat dia kat bawah, selamat. Kita jangan selalu kata kita baik. Biar kita selalu kata kita jahat. Jangan kita selalu kata kita hati dah lembut. Biar kita selalu kata hati aku masih keras. Kita nak buat apa? Tuan-tuan bangun tengah malam, tuan-tuan baca zikir ya Latif. Saya baca 3 kali zikir ni. Ustaz, saya tak nak cerita apa faedah-faedahnya, tuan-tuan lalu je. Saya tak nak cerita langsung. Lepas tuan-tuan baca, dah penat baca, tuan-tuan nak doa, tuan-tuan doa lah. Tuan-tuan nak minta apa, tuan-tuan minta. Nak minta dunia, nak minta akhirat, tuan-tuan minta. Tuan-tuan bangun, tuan-tuan baca.
Ya latifan bizatihi, Ya latifan bisifatihi, Ya latifan biaf'alihi, ultuf bina Ya latif, Ya halim, Ya khabir, Ya latifan bizatihi, Ya Allah, Ya latifan bisifatihi, Ya latifan biaf'alihi. Oh Allah, oh latuf bina Ya latif, Ya halim, Ya khabir, Ya latifan bizatihi, Ya latifan bisifatihi, Ya latifan biaf'alihi, ultuf bina Ya latif Allah, Ya halim, Ya khabir. Nak baca banyak kali Ustaz, bacalah banyak mana. Habis tuan-tuan baca, tuan-tuan angkat tangan. Tuan-tuan mintalah dengan Allah apa tuan-tuan nak minta. Ya. Apa yang tuan-tuan nak minta, tuan-tuan mintalah dengan Allah. Maka kerana demikian itu Syekh berkata, kata musannif, ikhlas kepada Allah dan elakkan kepentingan diri, udfin wujudaka fil ardil khumuli, fama nabata mimma lam yudfan lam yatimmu nitajuhu. Tanamkanlah kewujudanmu dalam tanah yang tersembunyi, kerana yang tumbuh daripada yang tiada ditanam itu hasilnya tiada sempurna. Apa dia tuan-tuan? Bersihkan diri dari segala perkara selain Allah. Kalau ada perkara yang selain Allah tak sempurna. Ya. Kalau kita buat kerana dunia tak sempurna. Buat kerana orang tak sempurna. Buat kerana makhluk tak sempurna. Buatlah hanya kerana zat yang maha sempurna. Maka hasil yang tumbuh daripada itu sempurna. Kalau kita tak kita tanam benih yang selain daripada Allah, ketika itu tumbuhnya tak sempurna. Kalau kita buat kerana dunia, tuan-tuan, sampai bila nak berhenti kerana dunia ni? Tak berhentilah tuan-tuan, takkan berhentilah. Takkan berhenti. Jadi kita ditipu aja sampai mati. Baik. Pada kata-kata ini, pengarang musannif bermaksud
bahawasanya engkau daripada engkau, dan sentiasa ikhlas bagimu. Apa dia engkau dari engkau ni? Woi, lain macam ni. Jangan buat makhluk kepada buatlah semata-mata kerana Allah. Dulu saya pernah cakap dengan tuan-tuan, dalam amalan, dalam semua perkara, 3 perkara ni jangan lepas. Minallah, ilallah, billahi. Kalau saya salah, tuan-tuan tegur tau. Minallah, kena ingat, setiap apa yang kita perolehi adalah anugerah daripada Allah. Lepas itu kita tengok orang mati, nampak orang mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengar orang dapat bala, ada orang aksiden, rumah terbakar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah datang, kepada Allah kembali. Allah bagi, Allah ambil. Kena ingat yang tu. Minallah, apa yang ada pada aku ni kurnia Allah. Ini jalannya tuan-tuan. Jalan nak jadi orang ikhlas, 3 jalan ni kena pegang. Habis ni saya berhenti. Minallah, ilallah, billahi. Ingat semua perkara ini dari dia, pulangkan kepada dia, balikkan kepada dia. Jangan buat selain daripada dia. Pergi semua ke sana. Tuan-tuan, kita bukan dari dunia ke dunia, kita dari dunia nak pergi akhirat. Kita bukan dari dunia nak pergi dunia, tak. Kita dari dunia nak pergi akhirat. Itu saya kata, jadikan semua yang kita buat supaya kita boleh bawa balik ke akhirat. Badan boleh bawa balik pergi sana, pangkat boleh bawa balik pergi sana, harta boleh bawa balik pergi sana, ilmu boleh bawa balik pergi sana, amalan boleh bawa balik pergi sana. Jangan berhenti kat sini. Kalau berhenti dekat sini, tak ada faedah. Ada harta berhenti kat sini, ada badan berhenti kat sini. Sebab kita tak menggunakan kurnia jasad ini ilallah. Ini natijah. Bila kita selalu pegang minallah, ilallah, kita akan dapat ni billahi. Sentiasa rasa bersama Allah. Ingat dia. Sebab billahi ni anugerah. Baik. Saya rasa cukup kot malam ni. 7, 8 dah 8.40 dah. Cukup. Nanti cepat alim susah tuan-tuan. Pelan-pelan lah alim. InsyaAllah. Baik, pelan-pelan. Kita bukan nak kejar tuan-tuan. Saya tak kejar. Saya kalau mengajar, saya memang tak kejar khatam, tak. Saya tak kejar khatam. Jadi mudah-mudahan kita dapat anugerah ni. Kita kena harap dengan Allah, ya Allah, jadikan semua amalan aku bersih. Kita minta itu dengan Allah. Minta dengan. Saya pun belajar lagi tuan-tuan. Memang saya belajar lagi. Belajar. Terus belajar terus. Baik. InsyaAllah. Tuan-tuan tolong doa ya. Mudah-mudahan saya dan keluarga dapat jadi orang baik, mati dalam keadaan orang baik.
Lepas mati pun dikira sebagai orang baik. Kemudian doakan madrasah kita, khususnya yang di Gemuruh tu, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan. Tuan-tuan tolong doa semua, tolong doa, insya-Allah. Bila kita dapat selesaikan, mudah-mudahan kita boleh buat baik dengan apa yang kita dah siapkan. Dan mudah-mudahan ramai orang yang mendapat kebaikan daripada dia. Tuan-tuan pun tahu kan, saya buat sekolah, saya tak minta yuran, tak minta apa. Di sini pun macam tu tuan-tuan, sama, saya tak ada berubah sistem saya. Sekolah saya yang di Selangor tu, kita tak ada ambil yuran, makan, minum, api air, kita tak ambil. Jika siap yang di Gemuruh ni pun, saya akan buat benda yang sama. Sebab saya bukan nak ajar orang jadi alim, tak. Saya nak dia sama-sama dengan saya, kita dapat jadi orang baik. Kalau kita boleh hafal Quran, biar kita jadi hafal Quran, orang yang ada Quran yang baik. Kalau kita ada dibagi ilmu oleh Allah, biarlah kita dapat ilmu, jadi orang ada ilmu yang baik. Kita nak jadi baik je tuan-tuan. Bila kita baik, Allah sayang. Itu je. Tuan-tuan tolong doa, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah pandanglah apa yang kita dah buat, baik, insya-Allah. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami angkatkan dua tangan kami, ya Allah. Kami mohon apa yang kami belajar pada malam ini, berkatkanlah ya Allah, agar ilmu yang kau kurniakan atas kami menjadi asbab kami dapat jadi orang baik, ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami yang kotor ni, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, terangkanlah hati kami yang gelap ini, ya Allah. Ya Allah, agar kami, hati kami apabila bersih, ya Arhamar Rahimin, kami sentiasa dapat memandang kepada Engkau, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jadikan pandangan kami tidak beralih selain daripada Engkau, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba yang sentiasa mencintai-Mu dan mencintai Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa hakkikna bit taqwa wal istiqamah وَعِزْنَا مِنْ مُوجِبَاتِ النَّدَامَةِ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.